Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, saya ingin membawakan seorang menteri besar ini yang dikenali sebagai menteri besar lato-lato. Kerana mulut yang begitu berbau longkang, kerana mulutnya capai sangat, akhirnya bawah pada sendiri. Kita tahu inilah dia menteri besar Kedah yang sentiasa menimbulkan kontroversi, provokasi, tuduhan dan juga fitnah, sehingga beliau dikenali sebagai menteri ataupun MB lato-lato. Hanya kuat bising, tetapi ianya tidak mempunyai isi, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sedikit ulasan berkaitan dengan MB Kedah yang sentiasa memberikan kontroversi setiap dalam kenyataannya membuat tuduhan tanpa bukti, tanpa asas dan sebagainya. Sedikit ulasan hari ini diberikan kepada Menteri Besar Lato-Lato ini. Sanusi berkelahi saja lebih, pencapaian Kedah tidak ke mana, kata ulasan daripada berita ini. Jadi kalau kita baca katanya Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur nampaknya menjadi pemimpin negeri PAS yang paling banyak dicemu oleh orang ramai dan juga warganet. Tidak seperti menteri besar yang lain daripada Perikatan Nasional, Sanusi dilihat kerap berkelahi dengan banyak pihak hinggakan pencapaian negeri di tadbirnya tidaklah ke mana. Selain berterusan berbala dengan kerajaan persekutuan, umum mengetahui dia yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KAFA tidak sebulu dengan pemilik skuad Harimau Selatan Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Malah katanya tahun lalu Tunku Ismail yang juga Tuanku Mahkota Johor TMJ mencabar Sanusi mendedahkan nama individu yang digelarnya sebagai tokong di dalam bola sepak Malaysia. Jadi kenyataan berbau kontroversi demi kontroversi yang dicetuskan oleh pengurusi PN Kedah itu juga bersifat fitnah seperti terbukti yang dilakukannya pada tahun 2019. Dalam kes saman fitnah berkaitan dengan Datuk Wira Mahfuz Omar, Sanusi minggu lalu diperintah Mahkamah Rayuan supaya membayar jumlah ganti rugi sebanyak RM120,000 kepada bekas ahli Parlimen Pokok Sena. Tidak cukup dengan itu, Sanusi juga pada kempen PR15 tahun lalu menjajah fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga Perdana Menteri kemudiannya memfailkan saman. Walau kegagalan Sanusi membawa kemajuan kepada Kedah turut terbukti apabila dihambat defisit belanjawan melebihi 14% meskipun sudah 3 tahun menarajui negeri itu. Penglibatan beberapa syarikat dalam penerokan unsur nadir bumi di hutan simpan Bukit Enggang SIK pula menimbulkan pelbagai persoalan. Pada 21 Februari lalu di Dewan Rakyat, Kedah memohon jumlah pampasan mencecah 200 juta daripada kerajaan persekutuan lantaran kononnya berkorban tidak membangunkan kawasan tanah yang luas termasuk membalap. Justru Sanusi sohor di media sosial termasuk sindiran warganet terhadap pengundi Kedah yang memilih ahli Dewan Undangan Adun Jener itu pada PRU yang ke-15 yang lalu. Ini ada setengah komen daripada warganet, katanya urus bola bergaduh dengan orang, tim tak kemana bergaduh saja lebih. Urus negeri bergaduh dengan pusat, negeri tak kemana bergaduh saja katanya. Selain itu ada komen lain juga. Cubalah cerita kemajuan membangun negeri. Malulah pada MB macam ini katanya. Hang Sanusi tak banyak kes mahkamah katanya, tapi semua kes fitnah yang hang kalah katanya. Patutlah kena bayar RM120,000 kepada Mahfuz, mulut capoi, selupar sangat katanya. Hujalah apa yang dibangkitkan dengan kebijaksanaan diri, bukan serang peribadi. Institusi MB tak boleh macam tu katanya. Kena cakap profesional, kes fitnah timbul sebab salah sendiri. Cakap tak berlapis, demikian antara pendapat orang ramai di media sosial berkaitan dengan MB Kedah, MB Lato-Lato ini. Itu dia. Jadi saban hari kita melihat bagaimana rakyat, warganet, netizen di luar sana ada yang membalun, ada yang memberikan komen-komen negatif terhadap pencapaian daripada MB Kedah ini, yang kita lihat semakin hari semakin teruk semakin terdesak dengan mengeluarkan kata-kata kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah, berbau hasutan, menimbulkan sentimen kaum, agama dan sebagainya. Jadi kita
lihat sahabat semua, begitu terdesak sekali ya pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS, daripada Pertikaian Nasional ini. Sehingga ya begitu sekali mereka sanggup untuk menfitnah. Sedangkan ya gelaran mereka sebagai sebuah parti Islam itu tidak menampakkan kepada kepribadian kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam parti ini. Itu dia. Sangat memalukan ya, nama saja parti Islam tetapi tindakan, perkataan, kenyataan semuanya dipenuhi dengan fitnah dan juga tuduhan. Ini adalah satu perkara yang amat memalukan sebagai seorang menteri. Ya, walaupun dia dilantik sebagai menteri besar bukan melalui mandat rakyat, tetapi melalui langkah Sheraton, tapi mereka tidak mempunyai rasa malu, mereka tidak merasa malu dengan perkara itu karena kita tahu ya tujuan mereka hanyalah untuk berkuasa, jawatan dan juga wang ringgit. Itu pandangan saya. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana bersama dengan Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Namun sebelum itu, sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, komen dengan cara berhemah, jangan seperti walon-walontit ya, penuh apabila memberikan komen, penuh dengan maki hamun, fitnah, tuduhan, berbau hasutan, sentimen dan sebagainya. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel, yang kita berjumpa lagi. Bye-bye.